Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Bertemu lagi dengan saya hari ini, Alhamdulillah. Saya Dr. Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi saya adalah doktor perubatan di klinik Sabah. Ada juga yang masih bertanya, doktor ni di mana? Di Sabah ke? Ya, saya di Sabah, di Kota Kinabalu. Jadi Alhamdulillah, petang ni kita bersama-sama lagi untuk kita bincangkan satu topik. Topik dia ialah bagaimana puasa boleh kurangkan kolesterol, gula dan berat badan. Okay. Sebelum kita cerita waktu puasa, kita kena cerita waktu yang kita tak puasa. Apa yang berlaku bila kita makan. Waktu kita tak puasa, maksudnya hari-hari yang bulan lain, bukan bulan Ramadan. Especially bulan raya lah. Bulan raya, bila kita makan, makanan yang kita masuk dalam badan akan merangsang, akan ditukar menjadi tenaga. Ditukar jadi tenaga. Tenaga ni di dalam hati lah. Dan dia menyebabkan kita punya badan menghasilkan insulin di dalam hati untuk ditukarkan jadi tenaga. Sebab kita kena, bila kita makan tu, makanan yang kita makan tu akan ditukarkan jadi tenaga supaya kita boleh berjalan, kita boleh bercakap, kita boleh buat kerja, kita boleh pergi bekerja, bertugas, kita boleh berlari, kita boleh berfikir. Jadi makanan yang kita makan ni akan ditukarkan menjadi tenaga. Tapi sekiranya makanan yang kita makan tu berlebihan, lebih makan, lebih kolesterol, lebih gula, jadi makanan yang banyak ni akan ditukarkan menjadi lemak, ditukar menjadi simpanan lemak. Jadi insulin ni dia berperanan untuk memastikan makanan yang kita makan yang tukar jadi gula untuk ditukar jadi tenaga tu akan dimasukkan ke dalam sel-sel di dalam otot, begitu. Jadi kalau katakan kita ada makan makanan tu berlebihan, dia akan ditukar menjadi apa? Akan jadi lemak. Kalau berlebihan, ditukar jadi lemak. Yang ini yang normal waktu normal, iaitu waktu kita puasa, makanan akan ditukarkan menjadi lemak. Jadi dia akan mendap di dalam kita punya di bawah kulit, adipose tissue, lemak. Jadi lemak ni sebenarnya dia kita cakap bergantung dengan apa yang kita makan. Lagi banyak kita makan, kurang kita punya aktiviti. Orang sekarang sebab dia lebih banyak duduk daripada banyak berkebun atau berlari atau berjogging. Jadi lebih banyak kita cakap lebihan makanan kita tu yang terpaksa ditukar menjadi lemak. Bila menjadi lemak, dia akan menyebabkan badan kita membesar dan membesar. Sebab itulah berat badan susah nak turun bila kita tak puasa. Bila kita tak puasa, berat badan susah nak turun. Pada masa yang sama, bila kita tak puasa juga, kita punya insulin ni dia akan bekerja sangat kuat. Untuk memproses, pastikan kita punya gula yang dihasilkan daripada makanan-makanan yang kita makan tu untuk masuk ke dalam sel-sel seperti di otot. Jadi waktu ini boleh jadi satu condition yang kita panggil insulin resistance. Insulin resistance. Di mana bila kita punya tisu, kita punya darah banyak sangat gula, banyak sangat adipose tissue, banyak sangat asid lemak yang dihasilkan, dia boleh menyebabkan insulin yang dihasilkan ni boleh jadi dia tidak berfungsi dengan bagus. Dia boleh jadi tidak berfungsi dengan bagus. Jadi menyebabkan gula yang berada dalam darah ni tak dapat masuk ke dalam sel seperti otot. Jadi dia akan berlegar-legar di dalam darah, lalu menyebabkan kita punya kolesterol dan kita punya gula boleh meningkat di dalam darah pada waktu kita tak puasa. Ini secara basic. Kita makan waktu tak puasa kan, kita makan,
Makanan tu akan ditukar jadi tenaga dan ditukar jadi simpanan lemak sekiranya kita punya makanan yang untuk tukar jadi tenaga tu dah cukup. Jadi lebihan-lebihan tu semua, kita punya makanan, kita punya KFC, kita punya burger, kita punya ayam, kita punya apa-apa juga kita punya makanan. Tak kira lah dia karbohidrat ke, protein ke atau lemak akan ditukar jadi lemak yang lebihan daripada sepatutnya yang kita gunakan untuk dapat tenaga. Yang ini untuk yang tak puasa. Tetapi bila kita berpuasa, kita berpuasa pula. Pada waktu kita berpuasa, apa kita buat kalau berpuasa? Kita tak makan, betul? Tak makan. Bila berpuasa kita tak makan. Bila kita tak makan, apa berlaku kepada kita punya badan? Okey. Selalunya lepas kita start untuk berpuasa, contoh kita start sahur pukul 5 pagi. Okey. Pada pukul 5 pagi kita dah start sahur, berhenti kita yalah subuh kan dekat Sabah, subuh pukul 4.55 ke macam tu. Jadi pukul 5 pagi tu kita dah stop daripada kita makan. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 8 jam. 5, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, pukul 1. Okey. Selepas 8 jam, selepas sahur, contoh lebih kurang pukul 1 tu, badan kita akan mula bertukar. Bertukar apa? Bertukar dia punya ini. Tenaga yang kita nak dapatkan untuk bergerak, untuk bekerja, untuk berjalan, untuk tidur, untuk memasak, untuk buat kerja-kerja rumah akan ditukarkan daripada makanan yang simpanan di dalam hati tu kepada dia orang ekstrak. Kita punya badan akan ekstrak tenaga daripada maksudnya ni gluconeogenesis lah, maksudnya penghasilan gula, tenaga daripada sumber yang mana bukan daripada dalam hati kita, iaitu daripada simpanan. Daripada mana? Dia akan guna simpanan lemak kita ni, guna tenaga, simpanan tenaga di dalam lapisan lemak. Ni. Okey, bila kita puasa, lepas lebih kurang 8 jam daripada kita start berhenti makan, badan kita akan mula mendapatkan tenaga bukan dari sumber apa yang kita makan. Ya. Siapa? Hendri. Oh, mak dia. Okey, sekejap. Okey, ada patient. Tapi sekejap. Okey, jadi bila saya ulang balik, daripada pukul 5 pagi, contoh kita last kali makan, jadi selepas 8 jam lebih kurang pukul 1 begitu, kita punya badan akan start kick. Kita akan proseskan untuk dapatkan tenaga daripada sumber yang bukan daripada yang kita makan. Sebab kalau kita tak puasa, kita dapat tenaga daripada sumber yang kita makan. Tapi bila kita dah puasa, selepas 8 jam, tenaga yang dapat tu tidak lagi daripada hati. Kita dapat direct daripada, bukan direct lah, maksudnya ada proses yang berlaku. Kita dapat daripada mana? Daripada lemak. Jadi kita punya badan akan tukar asid lemak daripada kita punya tisu-tisu adipose, tisu-tisu lemak di bawah kulit tu, untuk ditukarkan jadi tenaga. Jadi pada masa yang sama, dia juga akan boleh menurunkan kadar kolesterol. Sebab apa? Sebab tisu-tisu lemak-lemak yang asid lemak yang diekstrak daripada sini ni, dia akan diberhentikan untuk penghasilan kolesterol yang banyak. Dia telah digunakan untuk membentuk tenaga, untuk kita sambung kita punya puasa ada lebih kurang lagi 6 jam, 7 jam, sebab kita puasa di Malaysia lebih kurang 14 jam begitu. Jadi itu juga akan berlaku pada masa yang sama. Ia juga akan menyebabkan gula
yang kita dapat pun sebenarnya bukan daripada yang kita makan atau daripada hati, tetapi daripada simpanan. Daripada simpanan di dalam otot, di dalam kita punya tisu-tisu lemak. Jadi dari sinilah bila kita punya simpanan lemak tu telah digunakan, jadi dia akan mengecil. Bila dia mengecil, dia akan menyebabkan kita punya berat badan pun akan menurun. Begitu. Okey, boleh faham kan? Jadi dia agak straightforward. Dia agak straightforward sebab kajian ni sebenarnya telah dijalankan di seluruh dunia. Ada juga kajian yang menyatakan bahawa intermittent fasting, ini jenis fasting yang bukan puasa macam orang Islam lah, pun memang ada. Dia boleh memberikan faedah, dapat menyihatkan balik kita punya sel, kita punya gene, kita punya hormon. Insulin level kita akan drops. Insulin level kan kalau tak makan, insulin level naik. Tapi bila kita berpuasa, kita punya insulin level turun. Bila insulin level turun, sebab tak ada gula kan, jadi itu akan menyebabkan kita punya tenaga glukos tu dihasilkan daripada kita punya lemak. Begitu. Okey. Okay, boleh faham kan? Boleh faham apa yang saya terangkan? Jadi okey. Jadi itulah dia punya faedah-faedah berpuasa dari segi kesihatan, yang mana kita fokus pada kolesterol, gula dan berat badan. Jadi untuk mereka yang ada masalah berat badan, yang ada masalah kolesterol, kolesterol yang tinggi, yang ada masalah kencing manis, puasa adalah sangat bagus untuk regulate. Sebab Tuhan ni dah jadikan kita punya sistem perkumuhan daripada mulut sampai ke dubur ni selama setahun dia bekerja. Jadi dia bagi 30 hari daripada 365 hari tu, 30 hari tu dia bagi untuk kita punya usus ni rehat. Rehat daripada bekerja terlampau kuat, sebab 24 jam kita makan, 24 jam lah dia terpaksa bekerja. Tapi bila kita rehat, kita punya badan akan secara automatik akan regulate balik semua ni. Dengan tak puasa, apa yang makanan yang kita makan tu akan sentiasa diproses. Tapi bila kita berpuasa, ada satu lagi pathway lain. Pathway lain yang mana kita boleh dapat tenaga daripada simpanan kita, iaitu daripada kita punya lemak. Begitu. Jadi boleh faham kan? Okey. Terima kasih Jamilah, Sai, Waalaikumsalam, Ida. Okey, Cumi Kuza dia tanya, kalau tapak kaki mencucuk bila bangun tidur dan berjalan, berat badan berlebihan ke? Berat badan berlebihan nak kena tengok anda punya BMI berapa. Kena kira BMI. Kalau lebih 25, menunjukkan berat badan tinggi. Kalau berat badan tinggi pun kadang-kadang boleh ada masalah kebas-kebas ataupun kaki mencucuk-cucuk ni. Sebab mungkin ada masalah pada saraf atau masalah pada dia punya kita cakap electrolytes. Electrolytes. Mau kurus dan banyak. Okey, soalan seterusnya. Kalau seorang mau kurus dan banyakkan inch loss, intermittent fasting antara keadaan yang banyak, yang baik lah kan? Ya, betul. Intermittent fasting adalah ialah satu proses yang baik. Ryu Chan tanya. Lemak digunakan sebagai tenaga. Ya. Selalu intermittent fasting dia ada istilah 16-8 ke tu? 16-8. IF 16-8, 16 jam dia berpuasa, 8 jam dia makan macam biasa. Boleh, sebab ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan berat badan. Ya, topik terbaik untuk kurangkan berat badan, gula dan kolesterol. Ya, betul. Susu omega dengan oat. Susu omega boleh turunkan kolesterol ke? Okey. Secara directly, susu omega ni kita tak ada dia membantu untuk menurunkan kolesterol, tapi dia sendiri tidak bukan kita gunakan sebagai satu rawatan untuk menurunkan kolesterol, sebab ada banyak lagi faktor lain yang mana kita cakap omega susu omega ni yang tak boleh nak mempercepatkan turunnya kolesterol level kita. Nak kena makan ubat, pada masa yang sama boleh minum susu omega, dan sekiranya kita punya kolesterol turun, boleh terus minum susu omega. Mungkin ubat boleh kena adjust dia punya dia punya dosage.
Macam mana nak turunkan uric acid? Uric acid ni selalunya daripada makanan-makanan yang banyak ada purin. Purin macam kekacang, macam seafood, macam sardin, begitu. Daging. Jadi uric acid yang tinggi ni boleh menyebabkan sakit gout. Sakit gout iaitu sakit pada kita punya sendi ibu jari kaki. Jadi untuk turunkan kita punya uric acid, kena jaga makan. Jaga makan. Especially benda-benda yang mempunyai uric acid yang tinggi. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Saya harap semua boleh faham. Sebenarnya puasa ni bukan hanya untuk mereka yang beragama Islam sahaja. Sebab orang Islam memang wajib berpuasa. Itu sebab dia punya ibadah. Tapi pada masa yang sama, kalau anda bukan Islam pun boleh juga berpuasa sebab dia memberikan manfaat kesihatan yang kita cakap sangat bagus kalau kiranya anda ada masalah yang begini. Ini masalah kita panggil metabolic syndrome. Metabolic syndrome memang disebabkan oleh kita punya makanan kita. Terlampau banyak makan gula, minum gula, terlampau banyak makan makanan yang berlemak, kolesterol tinggi, kita punya gula pun tinggi, insulin resistance, berat badan besar, waistline pun besar. Jadi itu menyebabkan kita punya, ni semua daripada makanan. Apa yang kita makan tu yang menyebabkan metabolic syndrome ni. So untuk elakkan daripada metabolic syndrome menjadi teruk, so kita kena stop makan lah. Stop makan tu maksudnya puasa. Puasa. Kalau orang Islam memang kita puasa lebih kurang 14 jam satu hari di Malaysia lah, di Malaysia. Tapi kalau sekiranya anda nak buat intermittent fasting, ada kita boleh sekejap kita boleh buat ni intermittent fasting 16 jam puasa, 8 jam makan macam biasa. Jangan terlampau jangan pula bila dah buka puasa sungkai nanti kan kita makan berhabis. Itu pun tak betul juga. Sebab puasa memang betul puasa, tapi makan cuma makan yang teruk. Makan yang banyak. Okey. Puasa memang betul-betul puasa, tapi masalahnya bila makan, dia langsung tak ingat dunia, ingat-ingat dia tak makan selama sebulan. Tidak. Kita makan macam biasa waktu kita buka puasa, sebab kalau kita terlebih makan pun akan memudaratkan sebab boleh jadi indigestion. Sekarang ada lebih bagus sikit sebab kita tak ada bazar Ramadan. Jadi anda tak perlulah makan makanan yang kita cakap yang berlebih-lebihan. Kecenderungan untuk membeli makanan yang jauh, yang di bazar Ramadan tu memang kosong lah sebab tak ada bazar Ramadan. Jadi mungkin anda sendiri boleh kontrol anda punya pemakanan dengan cara memilih dan masak makanan yang berzat dan berkhasiat. Okey, kita tengok. Kalau senaman selepas berbuka kena jarak berapa jam? Senaman macam mana sesuai untuk lepas berbuka? Tidak. Wah, dia tanya pasal senaman. Sebenarnya untuk senaman ni kita sebenarnya dah ada buat senaman untuk yang orang Islam yang mana bila malam tu dia bertarawih, sebenarnya dia tu pun adalah sejenis senaman juga. Cuma dia tak spesifik. Kita still kalau nak senaman lebih banyak, boleh buat 23 rakaat lah, 23 rakaat tarawih. Tapi kalau katakan anda nak buat senaman, ya mungkin selepas isyak dalam pukul, kalau di sini pukul 8.30, pukul 9 boleh buat senaman. Yang itu waktu yang sesuai. Memang selalunya kita suggest untuk you buat senaman waktu malam supaya bila dah habis senaman anda still ada masa untuk tidur, rehat yang cukup dan bangun untuk sahur pada besok pagi. Tengok. Amalina katanya. Dengan start isi, lepas tu IF, makan petang pukul 6 hingga 8, suku-suku separuh, eat clean method, seberat badan 94 kg. Saya kat kabur banyak sikit, ikut atas badan je tahan berpuasa lama lah. Kalau lapar in between, makan buah sup sayur, biasa orang diet tak cukup vitamin. So, saya makan multivitamin dan fish oil lah. Tengok. Memang sebenarnya intermittent fasting ataupun puasa memang salah satu cara yang sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Pada masa yang sama dia juga boleh kontrol kita punya kolesterol dengan sugar. Cuma kita nak kena lebih, kita cakap
berdisiplin dengan apa yang kita buat. Kita kena ada target. Okay, target sebulan depan, lepas sebulan berapa kilogram kita nak hilang. 2 kilogram, 3 kilogram, selalunya tak lebih daripada 4-5 kilogram lah, sebab dalam masa sebulan kita tak boleh turunkan berat badan terlampau cepat sebab nanti dia boleh rebound balik. Begitu. Senaman kardio sesuai ke? Senaman boleh, tak ada masalah. Kalau ada treadmill, boleh. Di rumah ada treadmill, boleh buat treadmill, tak ada masalah. Ada juga yang buat DSSS dan kad gula tambahan, cuma ambil gula dari sumber karbo dan buah-buahan saja. Ya. Ada juga yang begitu, langsung tak ambil gula, gula putih lah, gula pasir tu tak ambil. Dia hanya ambil gula daripada sumber yang natural. Okey. Bagus juga kita punya discussion hari ni. Jadi sungkai itu apa? Oh, berbuka puasa, iftar. Sungkai itu berbuka puasa. Kalau di Sabah kita panggil sungkai. Kalau di Semenanjung dia cakap berbuka puasa. Okey, Rafida tanya, tangan dan kiri saya kebas tak kira masa. Okey, bila cakap kebas ni dia ada beberapa perkara yang terlintas di kepala lah. Pertama, kemungkinan ada masalah dengan saraf. Yang kedua, mungkin ada masalah dengan electrolytes. Mungkin juga ada masalah dengan kalsium. Tetapi anda yang lebih bagusnya adalah untuk pergi cek. Untuk cek dengan doktor. Tengok yang mana satu yang menyebabkan kekebasan ni. Kebas tangan sebelah mana? Sebelah depan ke, sebelah belakang ke, separuh sini ke, sampai mana dia punya extend dia? Pergelangan tangan ke atau siku ke? Kemudian waktu bila ada posisi yang tak betul, satu posisi yang lain yang menyebabkan dia kebas atau dia berterusan kebas, jadi ada lebih bagus untuk anda cek dengan doktor. Cuma kalau begini, kalau tak kira masa, kita kemungkinan tengok mungkin itulah kencing manis pun boleh juga, kita tidak tahu. Jadi ada lebih bagus untuk cek, mungkin kita cek darah, cek dia punya electrolyte, kalsium, mungkin cek dia punya gula dalam darah. Jadi ini akan kita dapat narrow down kepada diagnosis yang sesuai. Okey. Dok, bubur nasi seperti bubur lambu lebih tinggi GI dari nasi, betul ke? Okey, yang ini saya tak ada info. Yang ini saya tak dapat info tentang GI yang tinggi atau GI rendah. Sebab nasi memang ada dia punya number GI dia sendiri. Cuma saya tak dapat. Tak ada kita cakap data. Saya akan cari dia punya info, dia punya maklumat dia. GI untuk bubur lambuk versus nasi. InsyaAllah kalau saya dapat nanti, saya kata kita akan buat satu post. Okey, saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan manfaat kepada anda. Kalau rasakan apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong kongsi, tolong share, tolong like, tolong love, tolong tag kawan-kawan yang rasanya dapat manfaat daripada maklumat saya. Sampai sini sahaja. Yang terima kasih sebab saya ada patient, saya terpaksa tengok patient. InsyaAllah besok petang kita akan bersama-sama lagi. Still kita masih lagi berada dalam PKP. Sila jaga kesihatan, cuci tangan dan cari makanan yang sihat lah. Makanan yang sihat dan sentiasa jaga kesihatan diri sendiri dan keluarga. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.